Pendapat saya kalau anak nakal ni orang yang jenis budak-budak yang buas, tak dengar kata. Anak nakal ni sebenarnya dia tak nakal. Benda ni subjektif. Tapi sebenarnya kita tak pandang dia pada nakal. Sebenarnya dia bijak. Dia cuba untuk otak dia untuk berkembang, untuk membesar kan. Anak nakal sebenarnya dia orang ni hyper lah. Kalau kita larang sangat pun dia nak buat juga. Biasanya kita ketegak lah. Kalau kita cakap elok, kita explain, barangkali dia boleh dengar lah. Pendapat saya mungkin parents dia kena ubah kot cara didikan anak dia. Macam kita kena layan dia. Mungkin dia nak attention pada kita ke kan. Kelakuan bagi setiap anak adalah berbeza. Ada yang bersikap pasif seperti pendiam dan pemalu. Ada juga anak yang mudah merengek, menangis atau mengamuk walaupun berada di tempat awam. Kelakuan ini mungkin dianggap normal bagi sesetengah masyarakat. Namun, ada juga yang menganggap kanak-kanak itu nakal. Bagaimana pula jika ianya berterusan sehingga di luar kawalan ibu bapa? Anak nakal? Itulah topik yang akan saya bincangkan bersama tetamu-tetamu jemputan kami di Hello Doktor seketika nanti. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Katiana Azman dalam Hello Doktor kali ini. Seperti yang telah dikongsikan sebentar tadi, kami akan berbincang mengenai topik anak nakal. Tapi sebelum itu, jika anda mempunyai sebarang soalan dan pendapat yang ingin dikongsikan, sila hubungi kami di talian Hello Doktor 0377261603 atau di poster Hello Doktor di laman media sosial TV3. Baiklah, mari kita lihat dahulu laporan perkembangan terkini kes COVID-19 daripada KKM. Yang harapnya akan tertera, iaitu dia. Okey, so pada hari ini terdapat 13 kes baru membawa jumlah kes aktif kepada 174 kes. 9 kes telah sembuh membawa jumlah kes sembuh kepada 8,784 kes dan alhamdulillah tiada kematian baru pada hari ini membawa jumlah masih kepada 125 kes. Baiklah, kita akan kembali pada topik hari ini. Pelbagai pendapat dan pandangan dari orang ramai apabila kita bercakap mengenai topik anak nakal ini. Ada yang menganggap anak itu dimanjakan sangat. Ada pula yang menyalahkan ibu bapa, kononnya tak pandai mendisiplinkan anak mereka. Terikut-ikut sangat apa yang anak tu nak sehingga menjadi terlalu nakal. Apakah sebenarnya definisi anak nakal? Adakah sekadar persepsi orang ramai bagi anak yang terlampau aktif? Jom kita dapatkan penjelasan lanjut daripada pakar jemputan kita pada hari ini, Dr. Putri Afsan Maria, pakar perkembangan awal kanak-kanak. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana bersama kita hari Ahad pula tu. Okey doktor, so kita sekarang ni tengah membincangkan topik anak nakal. Pada pendapat doktor, apakah definisi anak nakal ni? Okey, tadi pun kita tengok video sedikit kan? Ada yang menjawab, ada yang mungkin terlari sedikit. Okey, tapi bagi saya lah, anak nakal ni tak perlu wujud. Nakal tu adalah satu orang kata description kepada perbuatan anak. Tapi saya lebih suka kepada anak tu banyak akal. So tadi kan kata bijak ke? Ya, dia banyak akal, maka dia berkelakuan lebih sedikit. Okey, so sebab perkataan nakal tu mungkin ada bunyi atau connotation yang terlalu negatif kan? So sebenarnya ia mungkin mungkin anak kita yang cara mereka berkomunikasi ke, betul doktor? Betul. Okey. So kita berkait rapat dengan perkara ini, berkait rapat dengan behavior ya. Orang kata tingkah laku anak. Bila kita kata tingkah laku anak ni tak adalah dia cuba nak berkomunikasi dengan ibu bapa. Mungkin speech, cara bercakap mereka tidak orang kata terbentuk dengan baik cara lagi. Cara pertuturannya tak develop sepenuhnya. Belum. Jadi bila belum, cara dia mungkin dengan fizikal. Sebab kalau kita tengok perkembangan anak-anak, Katiana pun tahu, perkembangan anak-anak ni bermula dengan fizikal dahulu. Sebab kita ada sensory, kita nak marah, dia bergetar sel kat dalam badan ni nak melepaskan energi. Kita nampak dalam bentuk yang kita tak boleh nak mengawal. Tetapi sebenarnya boleh dikawal. Tetapi ibu bapa kena ada ilmu. Betul tak? So kalau kita mendidik ibu bapa supaya mereka tahu yang ia bukan sebab mereka nak kita nak jahat atau mereka tak membuat sesuatu yang negatif, tapi mungkin ada sebab yang tertentu di mana mereka, seperti macam doktor cakap tadi tu, mungkin dia punya
speech atau cara pertuturannya tak berkembang secukupnya. Betul. So adakah doktor rasa temper tantrums atau masalah perangaian kenakalan ni mungkin lebih kerap kita lihat dalam anak-anak yang kecil berbanding dengan anak-anak yang besar sikit? Ya, selalunya saya sebut tantrum ni perlu berlaku. Kalau tak berlaku tu pelik. Okey, sebab tantrum berkait rapat dengan emosi. Macam mana emosi tu nak diluahkan kalau dia tak tahu caranya. Jadi dan kita juga perlu faham anak-anak ni kalau berperasaan emosi tu dia 100%. Yep. Kalau dia marah 100%. Kalau dia happy 100%. Kalau dia sedih menangis 100%. Maka dengan itu kita kena faham bahawa ada 5 orang kata perasaan-perasaan yang kalau kita tengok cerita Inside Out tu. Yang tu sangat bagus. Kan? Kan? Saya berkali-kali menonton sebab daripada situ kita faham sebenarnya emosi tu yang tertera di luar. Ya. Tapi dalam otak ni macam mana? Agak berlainan. Apa yang berlaku sebenarnya? Okey, dengan itu wartawan khas Hello Doktor Irin Putri Azmi telah bertemu dengan Puan Nurliana yang mempunyai 6 orang anak dan ingin berkongsi dengan pengalamannya. Saksikan video ini. Betul lah. Ting. Mempunyai adik-beradik yang ramai pasti memeriahkan suasana di rumah setiap hari. Tetapi bagi ibu bapa ni pula pasti ada cabaran mereka tersendiri. Hari ini di Kapar Kelang, saya bertemu dengan Nurliana Muhammad Rizwan, 32 tahun, untuk berkenalan dengannya dan juga anak-anaknya. Jom main lagi. Jadi Anda boleh tak kongsikan pengalaman membesarkan anak-anak ni? 6 orang yang berusia 8 tahun ke bawah. Agak rapat kan usia mereka? Beza cuma gap 1 tahun dan yang ni 2 tahun. Jadi beza diorang ni semua masih memerlukan mami dia yang buat. Jadi banyak cabaran masih diorang yang kecil-kecil 4 tahun ke bawah tu lah. Tapi sekarang diorang dah boleh yang mana macam kakak, abang dia orang dah pandai buat sendiri, ambil baju sendiri, makan sendiri. Dah syukur Alhamdulillah lah dia boleh bantu diri dia. Itu je. Lain mandi semua, kebiasaannya mak dia masih suka lagi nak buatkan sebab masih layan anak macam adik-adik. Okay, apa antara aktiviti yang sering dilakukan sebagai satu keluarga dalam untuk merapatkan lagi hubungan itu? Biasa kalau macam ada daddy kan, ada daddy kita biasa pergi ke mall. Ada tempat permainan yang kanak-kanak tu, kita biasanya dekat situ lah. Ambil masa memang bermain kat situ. Tapi kalau macam kita dekat rumah, saya suka lagi buat colouring macam ni. Colouring, buat buku homework, lebih kepada yang macam tu. Kalau outdoor, saya suka bagi diorang main air bubble tu. Bubble kita mandi-mandi kolam, macam tu. Itu dia pengenalan kepada Puan Nurliana yang mempunyai 6 orang cahaya mata di bawah umur 8 tahun. Mesti kena sabar sangat-sangat untuk membesar mereka semua. Okey, doktor, apakah pandangan doktor terhadap komen yang Puan Nurliana beritahu tadi di mana anak-anaknya digalakkan untuk independen, untuk ada tanggungjawab ni sendiri pada umur yang kecil macam tu? Why not? Kan? Simple je saya, why not? Sebab anak-anak ni bila dia membesar, tahap perkembangan tu kalau ikutkan teori Erik Erikson pada umur dalam 2-4 tahun memang anak-anak ni nakkan autonomi. Autonomi versus shame and guilt. Maksud autonomi tu apa? Dia nak buat sendiri. Mereka sudah ada perasaan ini seawal umur 2-4 tahun tu. Bayangkan. So, macam tadi Puan Nurliana it's a very good start lah. Orang kata permulaan yang baik kita melatih anak-anak untuk cuba melakukan sendiri. Contoh saya lah, saya 5 orang anak, masak sendiri. Oh, bagus. Abang-abang sebab 4 lelaki, seorang perempuan, jadi abang-abang kena belajar. Sebab esok dah kahwin nak kena tolong isteri. Oh, jangan bagusnya doktor isteri. Ajak anak lelaki masak. That's a very good start. Perlu kan. So sama juga Puan Nurliana tadi, anak walaupun jarak setahun tapi sebenarnya mak ayah, ibu bapa ni perlu menjaga diri sendiri juga. Jangan kita kata everything is on anak
sampai kita tak ada masa untuk diri kita. Itu pun penting untuk diseimbangkan supaya bila seimbang kita okey, mood kita okey, anak okey. Sebab salah satu punca yang behavior ni ataupun anak nakal, dikatakan anak nakal bila mak mood tak okey, ayah mood tak okey. So bila kita tak okey, anak menyerap tenaga dan mereka tahu. Seakan-akan cermin kita kan. So bila dia serap energi, dia pun bertindak yang sama. Itu yang kadang-kadang bila orang kata apa, anak terlalu attached, tak boleh nak lepas, tak boleh nak pergi sekolah tu, kadang-kadang dia tahu apa yang kita rasa. Kita yang terlebih risau, maka dia nak duduk dengan kita. Nak lebih dengan kita. Yes, itu antaranya. Banyak topik yang kita akan bincangkan. Kita akan kembali selepas ini bersama dengan Dr. Putri dan juga seorang lagi tetamu khas kami. Jangan ke mana-mana. Kalau contoh saya nampak anak orang yang nakal, tapi saya takkan tegur anak tu, tapi saya akan perhati dulu sampai dia terlalu melampau, baru saya akan tegur anak tu. Ataupun saya akan tegur ibu bapa dia untuk menegur anak dia. Itu secara profesional. Reaksi pertama mesti tentu akan tegur dia lah kan. Cuba nak menahan dia untuk buat sesuatu. Tapi kalau kita tengok reaksi dia dengan tindak balas dia itu, mungkin saya cuba untuk memujuk lah. Dengan cara untuk memberi nasihat, kata-kata yang untuk menenangkan dia gitu. And then of course lah tak nak kata sampai dia jadi kurang ajar. Itu. Kalau nak bercakap dengan parents directly tu macam saya rasa tak kot, sebab kadang-kadang macam ada parents yang tak boleh terima teguran. Selamat kembali ke Hello Doktor. Itu dia pelbagai reaksi orang ramai apabila berhadapan dengan anak yang dianggap nakal seperti mana kita bincangkan tadi. So kepada semua yang di luar sana yang mungkin ada pandangan atau soalan, jangan lupa untuk telefon kami di nombor telefon yang tertera di kaca TV anda dan juga di laman sosial kami. Baiklah, kita akan berterusan dengan topik kita hari ini. Dalam usaha mengatasi masalah anak nakal ini, kita perlu kenal pasti dahulu apakah antara punca-punca yang menyebabkan anak berkelakuan begitu seperti mana yang dibincangkan tadi. Jadi kita telah membincangkan mengenai definisi anak nakal bersama dengan Dr. Putri Afsan Maria selaku pakar perkembangan awal kanak-kanak. Turut bersama kita kali ini Norman Hakim, seorang pelakon yang tidak asing lagi dan merupakan bapa kepada 6 orang cahaya mata. Betul ke tu? Terima kasih Norman kerana bersama kami hari ini. Terima kasih kerana menjemput saya. Ya, Norman, apakah Norman telah dengar tadi pandangan daripada orang ramai? Apakah komen atau pandangan Norman terhadap apa yang mereka cakap tadi tu? Ada yang saya setuju, ada yang saya tak setuju sebab anak-anak ni sebenarnya dia orang pada peringkat satu usia tu. Definisi saya pula. Saya sebenarnya agak setuju dengan apa yang doktor kata. Anak-anak dia tak nakal. Cuma pada peringkat satu usia itu, mereka antara usia 1 hingga 7 tahun, dia orang ni banyak akal. Jadi seperti ibu bapa saya didik saya, especially mak saya, dia kata, anak-anak ini apabila mereka lahir umpama sebidang kain putih. Kita yang kena mewarnakannya, kita yang kena mencorakkannya, menjadi corak yang menarik, yang cantik dan tertarik. Jadi pada saya, pandangan saya, ada seorang hamba Allah, seorang wanita kata di situ dia nak menegur anak tu ataupun menegur ibu bapa. Pada saya, pendekatannya kita gunakan physical attachment. Kalau saya jadi berada kat tempat dia, mungkin pendekatan orang berbeza. Kita peluk dia. Kita jangan gunakan dengan bahasa. Sebab apa? Baik anak-anak bawah usia 7 tahun, sama ada lelaki ataupun perempuan, kita peluk tu pun dia dah merasakan satu reverse psychology dia. Security dan lepas tu dia akan kita absorb dia punya, kita akan negatif positif tu kita akan stabilize kan. Jadi lepas tu anak-anak ni dia tak faham. Dia orang mempunyai berbagai energi yang sekejap macam doktor kata kalau menangis betul-betul. Kalau dia marah betul-betul. Kan? Jadi kita kena seimbangkan dekat situ. Itu pandangan saya secara peribadilah. Pengalaman, berdasarkan pengalaman. And setuju kan? Setuju. So, kita berdua pun setuju. Memang setuju. Norman tadi cerita kat kita yang Norman ada 6 orang anak, 3 lelaki dan 3 perempuan. Ada tak Norman perasan yang cara pendekatan Norman berbeza berdasarkan jantina ke sama?
pada peringkat awal, pada saya tidak differentiatekan atau membezakan dari sudut lelaki ataupun perempuan. Saya lebih mengutamakan pendekatan lead by example ataupun kepimpinan melalui tauladan walaupun mereka masih lagi kecil. Jadi kasih sayang ni semua tetap sama. Dan kita kebanyakan apa yang kita buat, kalau contoh kita nak anak kita macam tak nak bergaduh, kita jangan tunjukkan benda sesuatu yang kita ni sentiasa menjadi ikon kepada anak-anak, menjadi contoh kepada anak-anak kita. Kita nak anak kita rajin membaca, kita kena membaca. Kita nak anak kita solat, kita kena solat. Kita nak anak kita mengaji, kita kena mengaji. Jadi dari situ kita menunjukkan sesuatu, orang kata we lead by example ataupun kepimpinan melalui tauladan. Saya bercerita ni doktor dan juga Kak Chana, berdasarkan pengalaman saya tidak mempunyai satu ilmu yang orang kata kita mengambil PhD ke belajar tentang psikologi anak-anak, tidak. Tetapi pengalaman teori itu sedikit sebanyak kita masukkan dalam kehidupan praktikal, di situ kita belajar. There will be trial and error. Dan di situ kita gunakan apa yang mak bapak kita pernah didik kita sebelum ni, kita apply bersesuaian dengan keadaan zaman dan cabaran sekarang ni zaman digital. Agak berbeza dengan apa kita dulu lalui masa kita kecil. Betul tak? Betul. Dekat sebelah meja ni sementara Norman nak cakap, Yana dengan doktor tu tengah bertepuk ni. Kita sokong sangat semua yang Norman cakap kan. Ada pom-pom girl. Yes, ada kan. Okey, baiklah, sebelum kita meneruskan perbincangan kita hari ini, kita ada soalan daripada selebriti. Kita akan saksikan sekarang dulu. Hello doktor, Ifan nak tanya, apakah faktor anak-anak menjadi nakal? Adakah disebabkan faktor persekitaran ataupun sebaliknya? Itu dia soalan, adakah persekitaran mempunyai pengaruh kepada perangai anak-anak kita, doktor? Apa pandangan doktor? Saya dalam pada soalan tu sampai tu macam-macam ni dalam kepala nak menjawab ikut mana kan. Sebab kita lahir ni sama ada persekitaran yang membesarkan kita ni mempengaruhi ataupun genetik kita. Okey. Tapi sebenarnya peratusan adalah persekitaran. So macam mana persekitaran, tadi bila Norman kata kita tu sebagai role model. Dalam Islam pun kata ibu bapa adalah guru pertama. Sekolah pertama adalah rumah. Jadi bagaimana kita yang tunjukkan tu, itulah yang anak-anak tadi nampak dan serap. So bila dikatakan persekitaran tadi, kalau persekitaran yang didedahkan tu banyak bergaduh, banyak negatif, tidak mendengar apa luahan hati mereka, maka macam mana mereka memantulkan balik tu kepada kita? Itulah bahasa mereka kepada kita. Kalau dia dah boleh bercakap, dia akan melawan. Kalau dia tak boleh bercakap, dia tunjuk dengan body dia, fizikal dia. Sesimpel je anak-anak ni komunikasi tadi. So macam tadi ada contoh anak mengamuk dekat mana, dekat shopping mall habis kan. Kalau persoalan ditanya, kalau kita apa yang kita nak buat? Kalau saya macam Norman kata, peluk kan? Yes, pergi dekat, are you okay? Drop down to the same level. Kita selalu cakap kan. Mata kena pandang mata. Kan? Ketinggian kena sama. Kita selalu sebagai dewasa kadang-kadang lupa yang mereka kecil banding dengan kita. So bila kita cakap macam ni agak intimidating. Yes. Kita macam ada kuasa yang kita memandang dia, memberi arahan. Anak tadi rasa takut. Bayangkan mall yang besar, anak tu pergi, dia tengok mall besar pun dia takut. Apatah lagi kita yang dewasa. Kan? Jadi kita pergi dekat, hampiri, kita dengar dahulu, are you okay? Walaupun dia tak pandai bercakap. Tak ada masalah pun tak pandai bercakap sebab kita punya body language dia faham. Air muka kita dia faham. Sebab tu macam cikgu-cikgu awal kanak-kanak, ibu bapa perlu pandai reaksi muka. Norman pelakon lagi. So muka sangat penting. Kalau kita garang, sebenarnya tak perlu garang menjerit. Cikgu pun tak perlu nak marah-marah. Sebenarnya muka tu je. Kalau kita firm tegas, akan ada soalan kan macam mana kita nak handle. Tegas tu muka kita je. Abah rasa ni tak betul ni. Contoh. Mama rasa ini mama tak boleh accept. Mama tak boleh. Tapi kalau kita happy, kita happy. Tapi ada ibu bapa yang datang jumpa saya, doktor, saya tak tahu nak cakap dengan anak macam mana. Saya buat macam ni. Janganlah pukul mama. Mama sakitlah tapi suka. Jadi itu adalah indikasi bahawa buatlah lagi. So kita tidak tegas. Tegas tu datang dengan air muka, body language, semua ada. Kita tidak semestinya kena pukul atau cubit atau use physical force dengan anak kita. And something yang selalu Yana pun bincangkan bila nak berbincang dengan ibu bapa, macam doktor cakap tu, mereka refer kepada kita punya air muka, kita punya pattern of speech. So kalau kita jenis yang bila kita frustrated, kita stress, kita tengking marah kat dia, lain kali mereka pun akan belajar yang bila saya pun marah, bila adik pun marah, adik pun kena tengking sama. So they learn in kind. Ini yang dipanggil conditioning dalam otak.
operant conditioning ke apa Operant ya? conditioning and classical conditioning, Apa yang ya. dia belajar, itu yang dia buat. Sebab itu yang dia nampak. Betul, setuju. Scientifically macam tu. Tapi apa yang Norman kata tadi, very practical. Itu yang sebaik-baiknya Norman. Tak payah ada PhD pun. Logical, common sense sebenarnya. Betul. Norman, pada experience Norman bila ada antara anak Norman kalau ada temper tantrum ke experience mana mereka tak happy, selalunya Norman handle macam mana? Saya seperti saya katakan tadi, saya lebih kepada reverse psychology sebab mereka ni antara lelaki dengan yang perempuan ni memang anak saya 17, 15, 12 tahun yang first fasa pertama, ada fasa kedua 7, 5 dan juga 2. Jadi pengalaman yang pertama ketika anak-anak yang pertama ni membesar ni banyak saya combine sekali. Okey. Jadi bila pada zaman sekarang ni dia orang selalunya bila dia orang tantrum bila berlakunya contoh yang paling obvious selepas kita melalui fasa PKP dan juga PKPP, diorang melalui fasa yang tak pergi ke sekolah tetapi dalam masa sama diorang terdedah dengan digital ataupun gadget yang lebih masa peruntukan masa tu lebih pada gadget. Jadi bila diorang nak masuk ke fasa persekolahan ni susah ada nak sedikit kena readjustment dekat situ. Jadi di situ kita memang kena gunakan pendekatan psikologi sebab saya dengan orang rumah saya kita tak pernah macam kita sometimes kita mainlah role good cop bad cop dekat situ kan. Tetapi saya lebih kepada sometimes saya ambil jalan tengah. Sebab kita sebelum mungkin tak nak menggunakan cara ibu bapa kita mendidik kita dulu, especially ayah saya, agak konservatif. Maksud dia masa tu zaman tu saya pernah merasa tali pinggang, pernah merasa kena kurung dalam bilik air. Jadi sebab apa? Sebab generasi sebelumnya mengajar dia dengan cara kehidupan macam tu. Jadi kita kena menyesuai pula dalam kehidupan kita zaman sekarang. Jadi nak buat dia orang macam itu, dia orang ni dah dia punya pendidikan ataupun dia punya mentality dia dah makin advance. Jadi dia orang akan cepat jadi rebellious kalau kita buat cara yang sama macam mana yang mak ayah kita buat dululah. Jadi pada saya pada zaman sekarang pada hari ini kita perlu menggunakan pendekatan psikologi supaya pembesaran mereka ni dapat kita monitor dan juga kita dapat komunikasi itu tak pernah breakdown sampailah mereka sampai peringkat usia yang dia nak boleh betul-betul independen. Itu pandangan saya pribadi. Communication sangat penting. Saya ada soalan. Bila agaknya independen tu? Soalannya sangat simple sebab anak saya sekarang 17 tahun. Jadi saya belum melalui fasa tu lagi tetapi masa sekarang ni saya untuk anak saya yang 3 fasa yang pertama ni masa 3 orang ni saya mengajar mereka dari sudut self leadership. Maksud dia kalau dulu pada usia 7 tahun kita kena beritahu solat, ambil wuduk dan sebagainya tetapi apabila masuk pada fasa yang 12 tahun ke atas tu dia orang sendiri dah tahu waktu solat bila masa untuk kita solat untuk kita sama-sama solat masing-masing dah ada macam satu mekanisme yang okey masuk waktu ni yang ni bentang sejadah yang ni arah adik-adik untuk ambil wuduk suruh adik sama teman adik dengan wuduk jadi benda tu dah jadi macam satu sistem jadi satu sistem so yang doktor soalan doktor ini saya belum sampai lagi ke peringkat situ jadi kena tanya doktor belum upgrade ke sana doktor bolehkah maksudnya memang ada banyak yang kita nak borak benda ni kan kalau saya boleh tambah sikitlah menariknya benda ni kematangan kita tu bila otak kita cantik terbentuk iaitu 25 tahun. Jangan terkejut. 25 tahun? Yes. So nanti kita akan touch on that sebentar lagi. Ni mungkin Zainal rasa ni kan banyak orang akan tanya soalan ni. 25 tahun. Okey, so kita ada banyak lagi yang kita akan bincangkan. Kita akan kembali selepas ini. Tahukah anda sepanjang bulan Januari sehingga Mei 2020, jumlah kes demam denggi 6 kali ganda lebih tinggi daripada jumlah kes COVID-19. Justru itu ketika kita berjaga-jaga dengan ancaman bahaya pandemik COVID-19, kita juga perlu menitik beratkan penjagaan diri dari wabak demam denggi. Bersama melawan denggi. Kuasa di tangan anda.
Selamat kembali, anda masih bersama kami di Hello Doktor. Sebentar tadi anda telah lihat di kaca TV anda antara punca-punca atau faktor-faktor yang mendorong perangai anak nakal ini. Yang pertamanya ialah gadget. Apakah pandangan doktor dengan Norman mengenai gadget dan pengaruhnya ke atas tingkah laku anak-anak kita? Kalau saya boleh tambah sedikit, saya rasa faktor ni ramai tak nampak sebab saya pernah juga keluar dengan statement pseudo autism dan ramai marah saya. Okey, sebab saya kata gadget tu mengganggu proses perkembangan neuron dalam otak. Itu yang paling kita takut, especially the first 5 years. Yes. Tetapi ada juga yang cuba patahkan balik kata-kata saya bila dia kata doktor kata boleh kindergarten kita buat. Sorry, saya minta maaf. Tempat saya kita buat virtual learning. Virtual learning. Ada beza ya, screen time yang tidak ada interaksi dan screen time yang ada interaksi. So, dia dua kata macam perkara one way. berbeza. Because one way communication akan memalaskan otak. Sebab otak kita bersifat mahu sesuatu itu bersifat automatik. Dia akan mengautomatikkan perkara. Jadi bila kalau katalah kita tengok aja YouTube, masuk otak jadi malas, feeding. Sama tak dengan spoon feeding? Yang kita belajar untuk exam saja tu. Contoh ya. So masuk tapi otak tak berfikir. Bandingkan dengan virtual learning lain sedikit sebab ada interaksi. Tetapi pentingnya interaksi itu menjaga perhubungan tadi. Emosi dahulu. Dia bukan macam nak ajar aja. Tak. Macam mana tanya khabar. Tadi kata Norman kata masih MCO anak-anak lepas tu menghadapi difficulty kan nak adapt. Sama juga anak-anak saya sebab apa? Emosi yang tersekat kat dalam ni. Bila dia nak keluar tu ada tak sesiapa yang tolong ground kan? Stablekan emosi tadi. Itu penting. Macam saya the moment MCO saja saya kumpulkan team member saya kata first thing first ibu bapa dulu. Ibu bapa emosi okey tak? Lepas tu anak-anak. Kita kena tolong ibu bapa untuk anak-anak ni emosi dia baik dahulu. So bagaimanakah konten pembelajaran? So konten pembelajaran lebih kepada berborak sebenarnya. Bersembang, luahkan perasaan. So itu saya rasa tentang gadget. Mungkin Norman nak tambah. Okey, saya punya penambahan dekat sini secara praktikalnya melalui pengalaman saya. Apa yang saya buat selepas saya menghadapi fasa yang mungkin saya lepaskan pada mereka dan mereka susah nak stop, saya join mereka. Bila saya join, main game sama-sama, jadi di situ saya dapat guide dan sebenarnya penting. Kalau diorang terlalu expose dengan gadget ni semua, kadang-kadang ada elemen-elemen yang tak sepatutnya ke dalam tu kan. Jadi bila saya join saya tahu supposedly benda ni tak aku kena monitor pada awal dulu kan. Ini yang usia 5 dengan 7. Jadi bila when I join them, saya dapat fleksibelkan dia sudut masa. Jadi diorang ni bila dia rasa macam papa ni buddy lah, papa ni gang lah. Jadi bila saya bersama-sama dengan diorang, ada kita fleksibelkan dia sudut masa. Mami dia pula mainkan peranan di situ supaya okey, make sure kalau papa tahu ni kalau Awis yang Kiki main dulu, maksud dia kalau papa dapat tahu dia tu langsung tak pergi main. Okey. So mami dia distract dia dengan perkara-perkara yang contohnya masa MCO tu, masa itulah kita membuat satu jadual untuk diorang mengaji, satu jadual untuk diorang panggil guru-guru untuk adalah dia punya segmen masa tu. Dan benda tu sebenarnya kita kena extra effort. Kita tak boleh macam mengharapkan magic benda berlaku secara miracle. Tidak. Mak, bapa kena mainkan peranan. Dan communication bersama dengan guru sangat penting. Sebab kita masa MCO, kita ada online class dan sebagainya. Bukan setakat habis online class, kita jumpa impromptu dengan guru yang betul dia ada banyak masa. Malam guru yang mengajar tu dia buat extra kelas dekat rumah. Kita kat situ adalah kita punya deal dan juga adalah extra income untuk mereka juga. Jadi benda ni pada saya sebab kita orang ni sangat tersentuh dengan generasi sekarang, bagaimana masa depan mereka. Kita pun sendiri dah berhadapan dengan macam-macam cabaran. Bayangkan keadaan mereka pada 10 tahun 20 tahun akan datang. Benda tu kita susah nak predik. Jadi this is antara perkara yang kita kena buat. Biar kita susah dulu sekarang. Biar kita struggle dulu sekarang. Lambat laun adalah benefit dia. Adalah dia punya hasil yang dekat situ. InsyaAllah. Saya setuju. Okay. So poin faktor yang keduanya itu pengaruh rakan sebaya. Okey. Itu pasti. Jeng. Silakan doktor. Itu pasti, especially terutamanya di peringkat puberty, anak sedang nak akil balik. Akil balik ni seawal 8-9 tahun dah start tau. Okey. So 8-9 tahun dah start. Baik lelaki, baik perempuan? Saya tak ingat lelaki perempuan dia salah satu. 8 dan 9 tu. Okay. Perempuan lagi awal lelaki. 8. Okey, perempuan 8, lelaki 9, maka sampailah 13-15 tahun tu. Baik. Okey, so dalam waktu tu mereka sedang nak membentuk personality
personality. Sebab dalam ni dia nak stabilkan, dia nak pruning proses. Pruning tu maksudnya macam pokok tu cantik, kita nak cantas, nak bagi dia kembang lagi. Itu biasanya 7 hingga 10 tahun. 7 hingga 10 tahun lah lebih kurang. So waktu ni dia nak berkawan. Pilihlah kawan yang elok-elok. Yang ada good influence. Yes, good influence. Kalau kita kata, saya baca buku Steve Biddulph, Raising Boys lah especially kan. Boys ni ada 3 peringkat. 7 tahun pertama sama dengan Islam. Dalam Islam. 7 tahun pertama, 7 tahun seterusnya, 7 tahun selepas itu. So 7 tahun pertama memang anak lelaki dengan ibu. Apa saja mak. Masuk 7 tahun semuanya papa. Kita automatik tau. Mak biasa akan sedih. Saya 4 lelaki. The moment habis 7 tahun semua sedih. Memang sedih. Tapi bawah tu memang tidur bawah ketiak mak, peluk, sayang. Yang 14 tahun pun kalau jumpa mami manja-manja. Lepas tu jealous kalau mami dia keluar dengan daddy dia. Benda-benda tu ada. So 7 tahun seterusnya adalah dia dengan bapa dia pula. Sebab role model tadi. Dia mesti nak belajar macam nak jadi man, nak jadi ayah, esok nak jadi suami macam mana. Masuk 21 tu 14 sampai 21 kita kena carikan seseorang yang bagus untuk dia ikuti, role model, bukan mak, mentor, bukan mak, bukan ayah. Tapi lelaki. Tapi siapalah Pak Imam ke sesiapalah yang you berminat, yang you suka tingkah laku dia tu bagus. Kita rapatkan anak kita dengan that person. Itu anak lelaki. Anak perempuan 5 stages. So berbeza sebab personality. So puberty period tu sebenarnya sangat penting. Saya sebab dari sekolah jadi kita melihat proses anak-anak ni. Puberty ni sangat mengganggu jiwa. Dia bila terganggu jiwa, belajar pun tak boleh nak belajar. Dia kena settlekan emosi dulu. Dia akan efek daripada capacity nak belajar, nak interact macam tu. Okay, so nanti kita akan bincangkan lagi. So nak tanya faktor yang ketiga ni kepada Norman, kekurangan kasih sayang sebagai seorang ayah. Saya melalui fasa, mungkin ada yang tahu, punca macam saya bercerita secara personal dengan doktor tadi kan, antara sebab kenapa anak-anak jadi rebellious, dan ini adalah isu semasa terutama pada anak-anak yang berhadapan dengan ibu bapa yang bercerai. Dia orang akan menjadi lebih jiwa mereka lebih memberontak. Jadi disebabkan saya tidak mahu, saya pernah melalui pengalaman tu. Jadi kita tahu pernah melalui fasa yang kita kehilangan anak. Jadi bila kita dapat peluang kedua untuk kita bersama kembali dengan anak kita, jadi saya gunakan segala usaha dan peluang yang terbaik untuk keluarga saya yang besar ni kembali bersatu kan. Tetapi seperti saya kata, saya nampak ada yang share dekat luar sana melalui DM, melalui Instagram, DM melalui Instagram saya, keluarga ataupun anak-anak yang meluahkan bermacam-macam rasa, bagaimana mereka ni terpisah dan mereka nakkan keluarga mereka kembali walaupun ibu dan ayah mereka ni tak perlu bersama. Dan kes tu sebenarnya beribu. Jadi saya sebagai seorang hamba Allah yang kerdil ni, memang saya tak mampu untuk nak menyelesaikan semua masalah. Tetapi melalui apa yang kadang-kadang kita potretkan melalui pentas media sosial, benda itu semua sebenarnya adalah untuk memberi satu inspirasi secara tak langsung. Sebenarnya kita jangan membuatkan anak-anak ni sesekali terasa mereka ni tersisih dan terbiar. Jadi di situ sebenarnya kalau kita tidak mencegah pada awal, kita tak prevent pada awal, benda itu akan membawa kepada pemberontakan emosi yang lebih teruk pada masa akan datang. Itu pandangan saya secara peribadilah. Sangat betul. Kena dengan sains dan sebagainya kan, research dan sebagainya pun sokong apa yang berlaku tu. Okey, so sebelum kita teruskan perbincangan kita yang agak hangat ni, kita saksikan dulu bingkasan daripada interaksi daripada Irin Putri dengan Puan Norliana sebentar tadi tu dengan 6 orang anaknya. Jom kita saksikan. Jadi tadi kata suka bawa mereka keluar kan? Pernah tak bila bawa mereka keluar tu ada yang mungkin membuat perangai ataupun macam yang ingin membeli sesuatu tetapi ialah tak nak dibelikan tapi mereka nak juga. Pernah tak menghadapi situasi macam tu? Masa ni alhamdulillah anak saya tak ada yang tantrum macam tu, yang kalau nak barang mesti nak kena beli juga masa tu, tak ada. Sebab saya dah ajar diorang, hari ni kita keluar makan saja, hari ni kita keluar kita bermain saja, hari ni kita keluar kita pergi beli mainan. Baru diorang tahu.
terms and condition diorang kat situ. Mungkin sebab saya tegas agaknya, jadi diorang jarang-jarang berbuat perangai lah. Bagaimana pendekatan Yana dalam mendidik dan membesarkan mereka sebagai seorang yang mungkin garang ke, tegas ke ataupun relax ke, macam mana? Karakter saya akan berubah-ubah tengok pada Keadaan. situasi. Tegas tu bila dia time dia belajar, time dia sembahyang, adab dengan orang dewasa memang saya agak tegas sangat. Garang lah senang ceritanya. Kalau salah saya hukum, kalau tak ada apalah. Biasanya saya akan hukum dua-dua lah, tak satu. Tiga kena. Jadi apa mungkin nasihat ataupun tips yang boleh dikongsikan bersama dengan ibu bapa yang lain dalam membesarkan anak-anak? Banyak bersabarlah. Sabar lebih banyak. Kalau dulu saya tak pandai kan, saya akan marah. Tapi sekarang tak. Dia kena ambil dan peluk. Lepas tu tanya. Tapi kadang-kadang pun kita pun parents yang baru juga, generation baru juga kan, kadang-kadang pun termarah juga. Jadi untuk saya lebih banyaknya sabarlah. Itu dia tadi perkongsian daripada Puan Nurliana dengan anaknya yang comel 6 orang itu. Pastinya memang banyak kesabaran dan juga tips-tips yang Puan Nurliana berikan tadi itu agak insightful, agak bagus juga. Tapi sebelum kita bincangkan lagi, kita akan tengok dulu soalan daripada selebriti kita untuk tetamu khas kita hari ini. Hello doktor. Doktor, apakah kesan di masa hadapan jika anak-anak ini kenakalan mereka tidak dibendung? Okey, soalan apakah yang akan berlaku jika perangai ini tidak dibendung dan juga apa-apa komen yang doktor atau Norman nak berikan tentang tips-tips yang tadi diberikan oleh Puan Nurliana tadi. Okey, soalan daripada Nelidia tadi, kalau kenakalan tidak dibendung, again saya nak kata bukan nakal. Emosi yang terpendam, dia nak luahkan, tapi dalam bentuk yang kita nampak macam nakal. Tetapi sebenarnya tak nakal. So banyak akal tu sebab dia nak meneroka perkembangan dia, dia perlukan penerokaan. Jadi kalau kita kata nakal tadi, emosi tu perlu didengari. So tadi daripada cerita Norman, banyak kita dengar bagaimana Norman sebagai ayah, sebagai papa mendengar anak. Betul tak? So dalam proses tu kita banyak kena dengar cerita anak-anak ni. Kalau dia tidak ada tempat nak meluahkan apa yang berlaku hari ini, kita suppress emotion, kita tekan dalam-dalam. Bayangkan macam bawang, kalau kita kupas, menangis tak? Pedih kan mata? Banyak layer. Banyak layer yang kita kupas sampai kat dalam. Jangan kata dulu kita pernah kena rotan, kita lupa. Tak ada. Tidak ada istilah lupa. Yang dulu pernah kena, aku elok je jadi. Jangan kata macam tu. Sebab bila dikupas, kita akan menangis. Sebab benda-benda ni tersimpan. Jadi anak-anak ni, yang mana kita kata kita labelkan nakal, dia pegang perkataan itu sampai ke besar, dia akan memberontak. Memberontak cara macam mana, kita tak tahu. Tapi kita tak nak kalau boleh. Jadi kita perlu dengari mereka, luangkan masa, duduk je dengar. Tak payah respon apa-apa pun tak apa. Janji dengar dahulu. Tak perlu kita ada jawapan atau tak perlu kita nak fix problem anak-anak kita. Setakat dengar saja ada banyak manfaat dia kepada anak-anak kita. Yang suka doktor cakap macam bawang. Yang rasa cakap macam pressure cooker. Bila cakap dengan ibu bapa macam pressure cooker kan. Kalau letak banyak sangat lama-lama apa jadi? Meletup kan. Tapi memang apa doktor cakap, kita selalu anggap yang kita akan lupa. Tapi kalau kita tengok tadi kita berbincangkan yang cara pembesaran otak anak-anak kita, terdapat banyak skill yang mereka tak ada lagi apabila mereka kecil. So mereka mungkin tak ada capacity nak handle emosi itu semua. So akan keluar jadi. So tu sebelum Norman, apakah komen Norman terhadap pandangan yang kita pernah dengar juga yang kalau kita tak bendung, kita tak bagi peluang untuk anak kita solve this problem, mereka mungkin akan jadi wild atau akan jadi terlalu memberontak nanti. Apakah pandangan? Sebenarnya kita kena mengambil iktibar dan juga pengajaran pada isu-isu semasa yang berlaku yang dipaparkan mungkin dekat dalam media sosial ataupun dalam laporan berita dan sebagainya. Jadi pada saya, kita contoh dah ada depan mata. Macam saya beritahu sebelum ni, prevention is better than cure. Jadi pada fasa sekarang ni, terutama untuk anak saya yang berusia 17, 15 dan juga 12, okey. Saya ada satu session di mana kita
sebenarnya dalam family kita sentiasa buat group, perbincangan luahan rasa. Oh, bagus. Ya, benda itu sangat penting sebab kadang-kadang orang nampak kita keluar sama-sama kan dalam kumpulan yang ramai, dan bila masa cuti sekolah tu memang kita dah dalam setahun tu dah 4 kali dah kita dah set outing untuk keluarga besar saya ni. Jadi di situ sebenarnya pengisiannya adalah untuk kita adakan group. Dan anak-anak saya dah start meluahkan lah. Yang umur 17, 15 dan pada peringkat sekarang ni, diorang dah mula bercerita tentang perasaan cinta pada seseorang. Macam mana dulu papa masa zaman-zaman abang dulu, macam mana papa orang kata mengawal dan meredakan perasaan ni kan. Kita pun macam, aku nak ceritakan. kan? Benda tu kena cerita tau. Jadi macam saya rekodkan benda tu supaya benda tu menjadi satu, saya tak conversation saya dengan anak-anak saya, memang saya taruh dalam voice memo, dan benda tu diorang akan dengar supaya benda tu menjadi suatu guidance pada diorang. Dan saya pun ingat, kita pernah ada this kind of conversation. Dan anak saya umur 17 dan 15 pun dah bercerita tentang perasaan menyukai seseorang. Jadi saya rasa pada saat ketika ini, daripada mereka membuat sembunyi-sembunyi belakang kita jadi sebagai kawan mereka, kita jadi buddy mereka, kita jadi BFF mereka, yang mereka pun tak segan silu untuk bercerita, untuk apa orang kata, dengan doktor kembali tepuk tangan dekat sebelah sini. Betul. Saya benda ni sebenarnya perkara sebegini memang saya belajar dari sudut praktikal ataupun melalui apa yang kita sebenarnya kita expect untuk kita, masa kita pun pernah berada pada fasa usia macam mereka juga. Jadi macam mak saya pun apply benda yang sama, cuma not that deep, tapi dengan anak ni saya minta dia luahkan, luahkan sampai conversation tu kadang boleh jadi sampai 2 malam. Sambungnya besok papa, besok tak habis lagi ni kan, sebab nak kena tidur. Jadi memang seronok sangat. Jadi pada saya sebaik-baik tazkirah kan tu sebenarnya. Betul. Sebenarnya daripada saya, perkara ni sebenarnya kita sebagai ibu bapa, kita kena ada rasa macam keterujaan untuk membesarkan anak-anak ni. Keterujaan, yes. Sebab macam saya kata, itu doa mak saya lah. Anak-anak lahir ibaratkan perca putih, kita yang mencorakkannya, dan kita nak nampak benda ni menjadi satu lukisan indah. Dan benda yang saya sentiasa ingat, yang saya nak bawa nanti apabila saya dah tak ada kan, antaranya adalah doa daripada anak-anak yang soleh, dan saya tak nak menjawab nanti dekat atas. Kalau saya tak nak mampu menjalankan tanggungjawab baik pada anak-anak, itu sebenarnya membuatkan saya kena berada sentiasa ada untuk mereka. Okey, jangan ke mana-mana. Kita akan bincangkan lagi selepas ini. Kembali lagi bersama kami di Hello Doktor. Banyak sangat yang kita tengah berborak-borak tadi, tapi kita telah tertera di kaca TV antara tips untuk menangani anak yang dianggap nakal. So nak minta pandangan doktor dan juga Norman mengenai tips-tips tadi. Yang pertamanya, kekurangan kasih sayang ke? Was that the first topic? Perhatian, maaf. Dah banyak sangat, dah lupa dah. So, kurang perhatian daripada ibu bapa. Adakah tu sesuatu yang kita boleh address supaya mereka tak kerap ada behaviour sangat? Okey. Mungkin saya perlu sentuh dari sudut neuroscience, early childhood education ya. 90% pertama yang otak kita membina pada 5 tahun, fasa pertama anak-anak tadi membesar, sebenarnya antara satu komponen besar adalah perhubungan antara anak dan ibu bapa. Itu saja. Jadi kalau kata kurang perhatian, memang kacau. Betul. Kacau, neuron tu sedang berkembang, alamak kacau sebab jalan raya yang tengah dibina tu tersangkut. Separuh jalan je dibina. Jadi bila tidak ada hubungan yang baik, kepercayaan tu tidak diwujudkan pada awal usia. Macam mana dia nak percaya pada orang luar? Ini belum lagi kita hantar dia ke sekolah, tapi kita letak je. Tak boleh, dia kena bercerita dahulu, kena pergi sekolah. Memang orang-orang ni kita tak kenal, tetapi kita akan kenal. So perhubungan tu terbina dengan komunikasi yang baik antara ibu bapa dan anak tadi. Itu sedikit. Seakan kita bagi kunci kereta dekat anak kita tanpa mengajar dia cara nak bawa kereta tu, kan? So kalau kita tak letak foundation dia,
di mana kita ajar mereka cara untuk berkomunikasi dengan efektif, cara untuk menunjukkan kasih sayang, what is kind behavior, that kind of thing. So kita mungkin akan menjejaskan perkembangan mereka dari segi pembelajaran dan so on and so forth. That's right, betul. Saya setuju sangat sebab seperti saya sebut dalam segmen sebelum ni, kepimpinan melalui tauladan, we lead by example. InsyaAllah dari situ kita dapat membentuk orang kata jati diri dan juga peribadi anak-anak, insyaAllah. Yang keduanya tadi, jangan cuba mendengar masalah anak kita, kan, macam Norman cakap tadi tu. Kita kena ada session di mana kita boleh membincangkan masalah anak-anak kita. Apakah pandangan doktor? Kena buat. Saya pun sama juga, saya setuju. Kan? Apakah pandangan Norman mungkin kepada ibu bapa yang kata yang we di Asia ni kita selalu cakap we don't talk about emotions, terutama dengan anak lelaki. Kita tak boleh nak cuba melayan bila nak bercakap pasal emosi tu. Apa komen? Kita okey. Kita berbalik kepada kita punya dari sudut spiritual, kan. Kita ada agama dan dari situ sebenarnya kita ada guidance dalam tertulis dalam Al-Quran. Jadi kalau kita berlandaskan kepada pengisian yang ada dalam Al-Quran tu, pada saya kita akan sentiasa alert dan aware untuk sentiasa, especially dalam pendidikan anak-anak. Surah Luqman pun semua dah tertulis kat dalam tu, kan. Jadi pada saya dia punya skrip dah ada. Jadi kita bercorakkan, kita ikut saja apa yang dah tertulis tu dan kita perbaiki dan enhancekan ikut perkembangan semasa. Jadi pada saya memang perlu kita communication tu kena sentiasa ada. Sangat penting. Okey, doktor, mungkin yang terakhir sekali, nasihat kepada ibu bapa di luar sana mengenai compare atau selalu compare antara membandingkan anak-anak. Saya suka tadi bila Norman kata anak 6 orang tapi sama rata. Ya, betul, kan? betul. Saya 5 orang, alhamdulillah sama rata. Kena sama rata. Kalau bergaduh-gaduhlah. Kalau nak hukum macam tadi Puan Noliana, hukum semua. Betul. Kalau 3 orang 3 orang. So sebab apa? Okey, membandingkan itu satu perkara. Tapi kalau saya boleh simpulkan, ibu bapa kena start percaya pada anak. Trust your kids. Trust your kids. Itu permulaannya. Bila anda percaya mereka ada kelemahan. Dan 25 tahun, 28 tahun pertama ni, memang akan berlaku macam-macam kesilapan. Allow them to make mistakes. It's okay to make mistakes. Kan cerita Korea sekarang tengah famous. It's okay not to be okay. So itulah, okay. Memang itulah message yang kita akan berikan kepada ibu bapa di luar sana. It's okay not to be okay. It is a learning curve. Anak-anak kita tetap tengah membesar. Berilah mereka peluang tersebut. Terima kasihlah kita nak ucapkan kepada semua tetamu kita hari ini, Dr. Puteri Afzan dan juga Norman Hakim. Terima kasihlah dan jangan lupa bersama kami minggu hadapan hari Ahad jam 5.30 petang kembali di Hello Doktor. Assalamualaikum, saya Katiana Azman and bye-bye.